ada dengan dirinya. Masya Allah. Sebab itulah kita tak lupa kan Ustazah, diri tidak akan fakir jika fikir tanpa zikir. Jika fikir dengan zikir. Okay. Diri tidak akan lemah jika melangkah dengan sunnah. Kan? Semua itu yang kita jadikan sebagai Islam, sebagai jalan hidup kita. Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian sangat bermanfaat. Masa nak sambung lagi ni. Tapi waktu kita dah memang sampai, waktunya terhad dah. Nanti kita akan sambung lagi untuk sesi yang akan datang, insyaAllah. Ustazah Muzainah akan bersama kita di IKIM selama 2 bulan ni, September dan Oktober, insyaAllah. Kita sama-sama dapatkan lagi perkongsian Ustazah. Ustazah, semoga baik-baik untuk Ustazah, insyaAllah. Diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan sebaiknya. Kirimkan salam kita dekat Ustaz nanti, insyaAllah. Amin, amin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang sama-sama terus ikuti Bual Bicara kita menerusi rancangan Tarbiyah. Tonton di Facebook, di YouTube. Kalau anda sama-sama boleh buat ulang kaji, kita ambil lagi nota-nota penting. Okey, ada dekat dalam platform media sosial kita di situ. Boleh buat ulang kaji dan boleh tonton semula lagi menerusi rancangan ini. Okey, kekal bersama IKIM FM. Banyak lagi perkongsian selepas ni. IKIM FM, inspirasi utama anda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Adakah anda bersedia untuk belajar ke tahap seterusnya? Daftar sekarang di Open University Malaysia. Dengan akses kepada program yang diakreditasi MQA, anda boleh belajar secara fleksibel, bila-bila masa, di mana sahaja. Tingkatkan kemahiran, teroka minat baru atau peroleh ijazah. Pengalaman kerja turut diambil kira untuk kemasukan. Jangan tunggu lagi, tawaran diskaun menanti anda. Layari oum.edu.my untuk info lanjut. OUM, Universiti Digital untuk semua. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM sebagai Editor Grade N41. Jawatan adalah bertaraf tetap, tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk pada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat permohonan adalah calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dalam kepujian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau swasta atau kelayakan setaraf dengannya. Berpengalaman 2 tahun dalam bidang berkaitan dan keutamaan akan diberikan pada calon yang boleh menguasai bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Antara bidang tugas adalah bertanggungjawab untuk menterjemah dan menulis penulisan makalah akhbar, naskah dan terbitan IKIM dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab, dan bertanggungjawab untuk menterjemah isi kandungan laman web bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab serta membantu ketua pengarah, timbalan ketua pengarah serta unit pusat bahagian untuk penyediaan bahan-bahan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan anda ke unit modal insan IKIM sebelum atau pada 27 September 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. IKIM FM, inspirasi utama anda. إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkanmu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariatmu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalannya sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam dan lapangkan dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim.
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Syukur. Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh masih lagi kekal di Inspirasi Ilmu. Teman-temankan anda walaupun di mana saja anda berada. Semoga baik-baik hari ini kan, hari Jumaat. Ada pelbagai yang anda susunkan untuk perjalanan anda ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Okey, tak lupa juga Sabah Sarawak yang sama-sama dengarkan Radio IKIM FM, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, insyaAllah. Okay? Selepas ni kita nak bawakan lagi kepada anda rancangan tadabbur. Okey, kita akan buka lagi Al-Quran, bacaan kita untuk sama-sama. Lepas ni kita nak tadabbur surah Al-Kahfi. Lepas ni kita ada tadabbur surah Al-Kahfi ayat 47 hingga ayat 53. Saya inform bagi tahu awal ni sebab kita boleh sama-sama buka Quran, kita nak baca, kita nak hayati sama-sama. Sebab apa? Dalam kehidupan seharian kita ni sama-sama nak isi lagi hati jiwa kita. Siapa sangka baru jadi kita bincang dalam rancangan tarbiyah bersama dengan Ustazah Muzayana. Setiap hari yang kita perlukan dalam hidup kita ni adalah bimbingan dalaman jiwa kita. Siapa sangka buka Radio IKIM, tiba-tiba kena dengar, kena pula dengan waktu situasi kita. Kan? Semua itu adalah mesej yang nak disampaikan kepada kita. Dakwahnya, didikan hati kita, didikan jiwa kita. Semoga menjadi yang terbaik, insyaAllah. Okay? Selepas ni, rancangan tadabbur akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noh. Jom kita berhibur seketika. Kita nak bersama dengan lagu dari penyampai IKIM FM. Selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dia. Ya Badra Tamam. Sama-sama dengarkan, okey? Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Ya Badra Tamam, udika salam ala marril ayyam. Ya Rasulullah, ya Badra عليك السلام يا رسول
salam sejahtera, junjungan mulia, ya Rasulullah, purnama sempurna. Salam sejahtera, junjungan mulia, ya Rasulullah. Al-Imam Muslim meriwayatkan bahawa ketika peristiwa perang Uhud, Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diserang oleh kaum musyrikin Quraisy hingga patah gigi manis dan luka wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat amat duka cita dan marah dengan kejadian itu. Lantas mereka berkata, "Ya Rasulullah, Tuan doakanlah agar mereka dihukum Allah." Perkataan sahabat itu lantas dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai orang yang melaknati orang lain. Akan tetapi, aku diutus sebagai penyeru dan sebagai rahmat. Allahumma, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pada satu ketika aku bersama junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu baginda memakai selendang yang kasar tepi kainnya. Lalu datanglah seorang badui merentap dengan kuat selendang baginda sallallahu alaihi wasallam hingga berbekas rentapan itu kepada leher baginda kerana kasarnya kain selendang. Kemudian badui itu berkata, "Ya Muhammad, pikulkanlah kepada dua untaku ini dari harta Allah yang ada padamu. Sesungguhnya apa yang akan kau berikan padaku itu bukan dari hartamu, juga bukan dari harta bapakmu." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diam. Kemudian baginda bersabda, "Adapun harta itu milik Allah dan aku adalah hambanya." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung sabdanya, "Dan kamu wahai badui akan dihukum balas atas apa yang telah kamu lakukan kepadaku." Maka kata badui itu, "Tidak." Baginda lantas bertanya, "Mengapa tidak?" Jawab badui itu, "Kerana engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan." Mendengarkan jawaban badui itu,
junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, kemudian mengarahkan agar badui itu diberi bekalan. Seekor untanya dipikulkan gandum dan seekor lagi dipikulkan tamar. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Rasa kecewa jenama anda masih sendu? Bertambah risau bila jualan pun suram? Jangan risau, iklankan di IKIM FM. Kami tolong perkenalkan jenama anda. IKIM FM ada lebih 1 juta pendengar. IKIM FM boleh didengari di seluruh Malaysia. IKIM FM ada platform media sosial yang mempunyai 995,000 pengikut yang aktif. Tunggu apa lagi? Hubungi unit pemasaran IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 atau layari inspirasi utama anda di www.ikimfm.my. Assalamualaikum pendengar. Ada berita hebat untuk semua yang peduli tentang masa depan kita. Jom sertai seminar penggunaan mampan, asas kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada hari Selasa 22 Oktober 2024 di Dewan Podium B Menara KBS Putrajaya. Ingin tahu tentang isu penggunaan dari sudut nilai, ekonomi, sosial dan persekitaran? Atau bagaimana penggunaan kita sekarang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Kami akan bincangkan semua ini dan lebih lagi. Dan yang paling penting, seminar ini percuma. Mari kita bersama-sama cari langkah praktikal untuk menangani masalah penggunaan tidak mampan. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Tandakan kalender anda dan ajak rakan-rakan. Seminar penggunaan mampan untuk alam sekitar yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk maklumat lanjut, hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6326 atau 03-6204-6322 atau layari program.ikim.gov.my atau www.ikim.gov.my. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islam dan program dakwah. Sebab itulah kerana manusia ni kan sering kalahnya dengan Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh nak teruskan lagi perkongsian di Inspirasi Ilmu. Seperti biasa, hari Jumaat jam yang kedua, menerusi perkongsian ini kita bawakan lagi rancangan tadabbur. Kita nak buka Al-Quran, baca sama-sama, terus kita nak amal-amalkannya. Okay? Dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live, juga di YouTube Live IKIM FM. Sama-sama kita sertai di situ, boleh dengar, boleh tonton. Moga dapat lagi manfaatnya. Masya Allah, orang kata sambil mendengar sambil menonton ni boleh serap menyerap ilmu yang kita bawakan di sini. Tambah-tambah yang mendengar, tak kira walau di mana saja berada, dalam kenderaan ke, kat rumah ke, maupun dekat pejabat ke, jom kita nak terus imarahkan lagi kuliah ilmu kita pada pagi ini. Menerusi rancangan tadabbur, seperti biasa kita bersama dengan tetamu tetap kita, iaitu tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor, yang dah pun ada bersama kita di Konti IKIM FM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Syafiq? Syukur seadanya. Alhamdulillah. Syukur kan Doktor. Alhamdulillah dapat sambung lagi kita kuliah kat sini pula Doktor. Ya, sungguh. Sebab ada yang kata Doktor, sebelum ni nampak Doktor dekat surau masjid kuliah. Tapi kat sini lebih, orang kata apa, dapat sama-sama ikut lagi. Okay? Lebih meriah. Lebih meriah, masya-Allah, sebab ramai yang dengar ni. Alhamdulillah. Meriah juga komen-komen dekat dalam platform online kita Doktor. Ya dah. Masuk Dah ramai masuk ni. Amin Nur, Anita Saleh, Zaliha Syafi'i kan, Puan Halimah, Puan Afidah. Yang paling tetap ada tu Puan Sarifah Kasim. Memang sentiasa tu bagi ikut salam. kita. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, alhamdulillah. Amin Nur kata sedang mandu lori ni Ustaz. Masya-Allah. Moga-moga selamat. Moga-moga selamat insya-Allah. Sambil dengar Radio IKIM, masya-Allah. Jom kita nak sambung Doktor hari ini untuk sesi tadabbur kita surah Al-Kahfi ayat 47 hingga ayat 53 sebagai mukadimah awal Doktor. Silakan Doktor
pesan-pesan awal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'alah amma ba'. Yang dimuliakan DJ Syafiq. Dan pada hari ini saudara Amir kita juga ada menemani saya di studio. Betul. Dan seterusnya yang diraikan para pendengar IKIM FM, tak kira di mana saya berada. Dan dah masuk ni kita tengok tadi Syarifah Kasim, Nur Afidah, Amin Nur, Halimah Suki, Zaliha Syafi'i, Maisarah. Alhamdulillah. Terima kasih yang komen tu. Jadi insya-Allah kita mohonkan kepada Allah Taala agar diberikan kepada kita pada hari ini kebaikan, amin, rahmat dan dimurahkan rezeki kita, disihatkan kesihatan kita dan dimudahkan segala urusan kita insya-Allah. Amin. Berkat hari Jumaat ni. Amin. Jangan lupa kita banyakkan berzikir kepada Allah Taala, selawat, istighfar Mudah-mudahan dengan keberkatan hari Jumaat ni kita akan menjadi orang-orang yang terpimpin zahir dan batinnya untuk kita menuju kepada Allah SWT insya-Allah. Baik. Kita akan bicarakan pada kali ini ayat yang ke-47 surah Kahfi hingga ayat yang ke-53 Betul. Dengan kita melihat di situ beberapa kejadian pada hari kiamat dan kedurhakaan iblis. Itu tajuknya. Nak tengok apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Sebenarnya ini adalah kesinambungan daripada cerita dua pemilik kebun yang kita ceritakan, yang kita tadaburkan, yang kita bincangkan pada minggu lepas tentang satu orang tu yang tidak percaya akan terjadi hari kiamat. Maka di situ Allah Taala mendatangkan bagaimana keadaan hari kiamat itu boleh berlaku dan bagaimanakah punca keraguan itu boleh muncul, iaitu daripada iblis, syaitan yang sentiasa nakkan anak Adam ini tergelincir daripada jalan kebenaran. Jadi insya-Allah kita akan bincang-bincangkan, tadaburkan dengan lebih lanjut selepas daripada kita mendengar bacaan ayat Quran pada ayat yang ke-47 sampai ke-53 surah Al-Kahfi insya-Allah. Betul. Kita akan sama-sama perhalusi, mendengar dengan sebaiknya dan mendengar juga terjemahannya, kan Doktor? Semoga kita faham dekat situ. Okey, jom sama-sama kita dengar dan anda terus kekal di Facebook juga di YouTube. Okey, kita akan sama-sama tadabbur menerusi surah Al-Kahfi ayat 47 hingga ayat 53. Ayo sama-sama kita dengarkan bacaan dan juga terjemahannya. Suratul Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Dan ingatkanlah hari kami bongkar dan terbangkan gunung ganang dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata. Dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. Dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan berbaris teratur. Sambil dikatakan kepada mereka, kamu sekarang telah datang kepada kami berseorangan, sebagaimana kami telah jadikan kamu pada mulanya. Bahkan kamu dahulu menyangka bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu untuk melaksanakan apa yang kami telah janjikan. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Dia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya.
Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Dan ingatkanlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia adalah berasal dari golongan jin. Lalu ia menderhaka kepada perintah Tuhannya. Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu. Amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Aku tidak memanggil mereka menyaksikan atau membantuku menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya yang lain, dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Dan ingatkanlah, masa Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu untuk menolong kamu. Lalu mereka memanggilnya, tetapi sia-sia sahaja. Kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan mereka, dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka. Maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Surah Al-Kahfi ayat 47 hingga 53. Sadaqallahul Azim. Itu dia bacaan dan juga terjemahannya. Jom kita perhalusi satu persatu tadabbur surah ini ayat 47 hingga ayat 53. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah mendengar bacaan ayat Quran daripada suratul Kahfi ayat 47 sampai 53 ya. Jadi dalam hal ini sebagaimana saya sebutkan tadi, dia adalah kesinambungan daripada ayat yang sebelumnya ataupun cerita yang sebelumnya, di mana pemilik dua kebun, seorang yang beriman, seorang lagi yang kufur, dan dia mengatakan bahawa sesungguhnya takkan terjadi kiamat. Maka Allah Taala menjelaskan bahawa sesungguhnya kiamat itu pasti akan terjadi, ya. Dan Allah mulakan dengan ayat 47, dan ingatlah hari kami bongkar dan terbangkan gunung ganang, dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata, dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar sehingga kami tidak akan tinggal seorang pun daripada mereka. Jadi setiap kita ini akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan diperlihatkan segala bentuk amalan. Jadi sebenarnya kalau dalam konsep dakwah ni Syafiq ya, kalau kita lihatkan memang Nabi SAW mendidik para sahabat ni ya, pertama sekali untuk melakukan ketaatan pada Allah, yang keduanya meninggalkan larangan pada Allah, yang ketiganya untuk takut kepada hari akhirat ya, maksudnya menanamkan ketakutan berkenaan dengan
apa yang akan bakal berlaku di hari akhirat. Jadi itu di antara ubat yang Nabi bawa untuk mengubati penyakit masyarakat jahiliah di zaman dia. Bolehlah kita katakan seperti pada hari ini, kalau kita nak ubah masyarakat kita, mesti kita tanamkan 4 perkara. Pertama, cinta Allah, yang kedua cinta Rasul, yang ketiga cinta agama, yang keempatnya cinta akhirat. Cinta akhirat. Jadi 4 perkara inilah yang kalaulah ada apa-apa masalah ataupun ada penyakit-penyakit dalam soal akidah dan sebagainya, kita tanam 4 benda ni. Ini ubat dia ni. Ini ubat dia. Nawak dia. Antidot dia. Dia punya pertama cinta Allah, cinta Rasul. Cinta Allah ni dengan banyak membaca Quran lah, dengan mentadabbur. Kemudian kita membawa bentuk kecintaan kita itu untuk kenal Allah SWT, bukan setakat tahu tapi kenal. Begitu juga cinta Rasul, banyak belajar hadis, kita banyak memahami sunnah, kita beramal dengan sunnah. Begitu juga dengan cinta agama, kita bangun agama ni bukan setakat hablum minallah, tapi kita bangunkan juga hablum minan nas dia. Jaga agama dia, penting. Dan keempatnya kita kenalkan manusia ni dengan akhirat. Sebab dalam Al-Quran di antara perkara yang menjadi objek utama yang diperbahaskan, maudhu' utama diperbahaskan adalah yang berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan balasan, berkaitan dengan setiap kita itu akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan itu penting untuk kita jelaskan, kerana itu termasuk di dalam maudhu' Al-Quran yang sangat penting untuk dikemukakan, untuk diutarakan. Hal-hal yang berkaitan dengan kematian dan kebangkitan kita nanti di alam akhirat nanti. Jadi ini satu benda yang kita nampak macam biasa, tapi sebenarnya Allah ulang benda dalam Quran. Kenapa? Nak mendidik hati manusia. Jadi di sinilah Allah menyatakan bahawa kiamat itu pasti akan terjadi, dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu dan berbaris beratur sampai dikatakan kepada mereka, kamu sekarang telah datang kepada kami berseorangan sebagaimana kami telah jadikan kamu pada mulanya. Bahkan kamu dahulu menyangka bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu untuk melaksanakan apa yang telah kami janjikan. Jadi dalam hal ini Allah memperingatkan kepada kita apa yang telah kita janji kepada Allah. Jadi kalau kita melihat kepada ayat tadi, Allah menjelaskan balik, Allah Taala mengingatkan kita balik tentang perjanjian kita sebelum datang ke dunia ni. Jadi sebelum datang ke dunia ni, Syafiq, kita dah dikumpulkan di alam roh. Kalau kita merujuk kepada surah Al-A'raf ayat 172, Allah SWT dah mengambil persaksian itu daripada kita. Lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada sekalian roh, apakah aku itu Tuhan kamu? Semua roh ini telah mengakui dan menyatakan, ya Allah, engkau itulah Tuhan kami. Maksudnya mereka ni, kita lah, bukan mereka, kita ni kan, telah bersaksi bahawa Allah itu Tuhan kita. Maksudnya bila kita dihantar ke dunia, tidak ada benda lain yang kita buat melainkan kita menyembah Allah, kita berkhidmat kepada Allah. Kerana itulah tujuan hidup manusia. Sebab tujuan hidup manusia ni dua saja. Pertama menjadi hamba dia, yang kedua menjadi khalifah dia. Kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Zariyat Allah menyatakan, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jangan nak sombong. Ya, betul. Kita ni hamba sebenarnya. Kita ni hamba je, Syafiq. Kan? Bukanlah, walaupun kita ada pangkat, kita ada ilmu, ada gelaran-gelaran, macam-macam gelaran yang kita ada. Duit banyak kan. Sebenarnya kita ni hamba je kan. Bila sampai masanya kita nak kembali kepada Allah, tutup usia, semua perkara tu habis semua. Jadi ini benda yang Allah nak ingatkan kepada kita. Sebab peristiwa kiamat ni sebenarnya, kalau kita tengok kan, kita orang Islam, kita takkan bertemu dengan dia. Sekian hakikatnya memang kita tak bertemu, sebab orang Islam akan dimatikan sebelum terjadinya kiamat. Kerana peristiwa kiamat ni terlalu dahsyat. Tak termampu kau. Dan waktu tu orang dah tak ada nak sebut Allah lagi. Yang mana dalam hadis menyatakan kalau ada satu orang saja menyebutkan Allah, Allah akan panjangkan lagi waktu sehingga orang mukmin tu meninggal, orang mukmin tu mati. Begitu keadaannya. Artinya memang dahsyat sangat peristiwa itu. Sebab tu yang terjadi pada kita adalah kiamat kecil. Apa dia? Kematian. Jadi bila mana kita membaca ayat-ayat tentang kiamat,
Di samping kita mengambil iktibar tentang akan berlakunya hari akhirat atau hari kiamat itu untuk membawa kita kepada akhirat. Tapi kita kena ingat bahawa kematian tu semakin hampir dengan kita. Ya. Kan, tak payah nak tunggu akhir zaman. Hari ni, besok, lusa, tahun depan. Kan, boleh berlaku pada kita bila-bila masa saja. Jadi di sinilah kita nak mengambil iktibar bahawa memang kiamat tu mungkin berlaku lambat lagi, tapi kematian bila-bila masa saja. Bila-bila masa saja. Itu kiamat yang kecil bagi kita orang Islam yang memang kita akan hadapi tak kira di mana pun kita berada. Ya. Yang dikatakan bahawa mati yang kamu lari daripadanya itu tak payah kamu cari dia, tetapi dia akan cari kamu. Fa innahu mulaqikum, dia akan jumpa pada kamu. Dan kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah dan akan dipersoalkan tentang apa yang telah kamu amalkan dalam satu Jumaah, ya. Jadi ini yang kita kena lihat, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil kita dan Allah akan bertanya, apakah yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini dan di atas apa yang kita telah janjikan dulu pada Allah sebelum kita masuk ke dalam alam dunia ini. Jadi di alam roh tu dah memang kita mengakui bahawa kita ini akan mentaati Allah. Dan kita akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila masuk je kita ke dunia ni, dia jadi macam-macam lah. Kan, ada yang tetap berpegang dengan janjinya, kan, ada yang engkar janji, ada yang dah engkar di awal tetapi kembali di hujung. Ada yang baik di awal tapi tergelincir di hujung. Macam-macam. Itu keadaan manusia di atas muka bumi ini. Saya kalau ngajar saya akan buat dia punya bentuk perjalanan tu. Tapi sebab kita dekat radio ni kita tak boleh nak nulis sangat. Sebab dia ada orang yang lurus daripada awal sampai akhir. Garisannya lurus, itu para nabi dan rasul. Ada orang yang dilurus, kan, tapi tengah-tengah tu bengkak-bengkok, tapi sebelum hujung dia lurus balik. Kan? Ada orang yang mana dia daripada awal bengkang-bengkok, kan, bengkang-bengkok, tapi bila mana di hujung dia lurus. Cuma yang kita takut di awalnya lurus, tapi nak hujung dia bengkang-bengkok, dan akhirnya terus tergelincir. Ada orang daripada awal sampai akhir bengkang-bengkok, itu orang kafir lah. Jadi ini kalau kita lihat kan pattern kehidupan manusia di atas muka bumi. Jadi kalau kita tengok itu keadaan dia, ya. Jadi memang kalau kita lihat Allah telah mengingatkan kita ni untuk kita sentiasa bermuhasabah. Kita sekarang ni cerita dalam ayat manusia dah diletakkan di padang mahsyar. Sedangkan kita di dunia pada hari ni, pada saat ni. So kita kena ambil iktibar lah. Sebab benda tak jadi pada kita lagi. Maka kita dikendaki untuk mengambil iktibar, mengambil muhasabah, ya. Kerana di waktu itu, kalau dah sampai waktu itu dah tak boleh kata apa dah. La tazalu qadma 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an khamsin. Setengah riwayat mengatakan tidak akan bergerak kaki anak Adam ni selagi tak ditanya kepada 5 perkara. An umrihi fima afna, an shababihi fima ablah, an mali min aina iktasabah wa aina anfaqah, an ilmi fima amala bihi. 5 perkara ni, setengah riwayat kata 4, tapi setengah riwayat kata 5. Tentang umur kita, pertama, ke mana kita habiskan. Yang kedua, tentang keremajaan kita, ke mana kita gunakan. Ketiganya tentang harta, daripada mana dapat. Keempatnya tentang harta juga, ke mana kita laburkan, ke mana kita habiskan. Dan yang kelimanya tentang ilmu, apa yang dah kita buat dengan dia. Semua perkara itu akan ditanya oleh Allah SWT, ya. Jadi itulah yang akan menentukan iman kita itu akan berbahagia, mengikuti jalan ke syurga, ataupun kita akan menderita, kita akan menuju ke neraka. Na'udzubillah min zalik, ya. Cuma ingatan itu Allah dah bagi kat dalam Al-Quran. Allah dah bagi dalam kehidupan kita di dunia. Allah ingatkan kita, kan, untuk kita mendidik diri kita supaya bila mana nanti sampai di waktu kita dipersoalkan nanti, kita boleh jawab dengan jawapan yang tepat, ya. Dan lancar, insya-Allah. Dan kemudian Allah menyatakan lagi, dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat dalamnya.
Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami. Mengapa kitab ini demikian keadaannya? Dia tidak akan meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis dalamnya. Dan ingatlah Tuhanmu tidak pernah berlaku zalim pada seseorang pun. Jadi ini satu peringatan yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita, betapa setiap benda yang kita buat semuanya akan dicatat. Ya. Betul. Takkan ada satu pun yang ditinggalkan. Baik, buruk semua akan Ya. Tidak ada satu pun benda yang akan ditinggalkan. Maksudnya sebesar zarah amal kita itu akan diperlihatkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Daripada kebaikan tu satu zarah akan diperlihatkan. Daripada kejahatan itu juga satu zarah pun akan diperlihatkan. Jadi tak ada ruang pada kita itu untuk kita lari daripada apa yang telah kita lakukan, ya. Dan di waktu itu kita akan jadi pasrah lah. Kan? Memang itulah keadaannya. Cuma manusia ni dia memang akan bersoal jawab. Dan dia kata tadi, aduhai celakanya kami, mengapa kitab yang demikian ini keadaannya? Kan? Dia kata macam seolah macam tak berhati pula kan. Tapi itulah kenyataannya. Menyesal di waktu itu dah tak berguna. Sebab tu kita kena menyesal daripada dunia. Sampai di waktu tu kalau nak menyesal tak boleh dah. Sebab tu kita kena bijak sana, bukan bijak sini. Kan? Bijak sana. Bijak di sana. Akhirat tu. Ke akhirat. Ke akhir kan hayat tu. Bukan ke awal ni. Kan? Kalau akhir baik, depan ni pun akan baik. InsyaAllah. Kan, betul. Kalau kita buat untuk akhirat tu, betul. Dunia akan ikut sama. Ibarat orang kata apa, biduk berlalu, kiambang bertaub. Macam tu. Jadi itu kaedah dia. Jadi nak dapatkan kebaikan, sebenarnya kita kena mula sekarang. Kita kena mula sekarang. Dia tak boleh nak bertangguh-tangguh. Kadang-kadang ada orang yang memang dia nak buat baik kan. Tapi dia kata tak apa, tunggu sat lah. Tangguh kan. Kadang-kadang dia kata tak apa, tunggu pencen dulu ke, baru nak semayang penuh kan. Kadang-kadang ada orang tak apalah, tunggulah, tak ada apa-apa komitmen, baru nak pakai tudung kan. Dia nak bertangguh-tangguh kan. Dia tak boleh gitu kan. Benda tu sebenarnya adalah mainan syaitan. Ya. Nak buat baik, waktu itu juga kena buat. Terus saja niat, gerakkan terus. InsyaAllah benda tu ada kebaikan. Ya. Benda kebaikan ni kita buat, insyaAllah Allah akan bantu. Kan? Saya ingat waktu saya belajar kat Turki itu, dia ada satu pepatah. Dia katakan harakat dah barakat war. Maksudnya? Maksudnya setiap gerakan itu ada barakat. Setiap pergerakan ada berkat. Maksudnya setiap kebaikan, setiap pergerakan ke arah kebaikan itu ada barakatnya. Jadi nak buat baik jangan tunggu-tunggu. Okey, ada berkat dia. Ada berkat dia. Macam pagi-pagi Jumaat ni kan. Kita rasa macam nak sedekah, kita macam nak infak. Jangan tunggu-tunggu. Ada RM1, ada RM5, RM10, RM10. Jangan satgi lah petang. Bila satgi petang, satgi tengok. Memang lupa. Berubah lagi. Kita lupa, kadang berubah dan sebagainya. Dia datangnya benda tu, niat tu nak buat baik, buat je. Orang Turki dia kata harakat dia barakat war. Dia suka cakap macam tu. Buat je, nanti ada berkat. Barakat kemudian datang. Macam tu. Jadi ini benda yang dapat kita faham daripada perkara ini, bahawa kitab-kitab kita itu akan dibentangkan. Kalau kita tengok kat terjemahan ni, dekat kitab-kitab tu dia letak macam apa, apa tu dia panggil buka dan tutup kan. Maksudnya dia bukan dalam bentuk kitab kan. Tapi dia sebenarnya adalah merupakan catatan yang kita tak tahu macam mana. Sebab dia gaib. Okey. Kan sekarang ni pun malaikat di kanan dan kiri kita ni ada. Betul. Dan dia mencatat, tapi kita tak tahu dia catat guna pen apa. Dia guna buku mana kan. Tahu-tahu nanti ke akhirat semua tu dibentangkan depan kita. Jadi sebab tu dia letakkan macam ada kata khas kat situ, kitab amal tu kan. Sebab kita takkan sangka benda tu kan berlaku, rupanya dah ada di pencatatan. Kan. Jadi ini yang dapat kita faham daripada ayat yang ke-49 ya. Betul. Baik. Kemudian diceritakan tentang, dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia adalah berasal daripada golongan jin. Lalu ia menderhaka terhadap perintah Tuhannya,
Oleh itu patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat qarib? Ia akan menjadi pemimpin selain daripada Allah. Sedangkan mereka itu adalah musuh bagi kamu. Amatlah buruk bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Baik, ini satu benda yang cukup penting juga Syafiq berkaitan dengan kejadian iblis ni. Ya. Baik, Allah memang mengulang-ulangi ayat ni lebih kurang sama macam dalam surah Al-Baqarah ya. Kalau kita lihat memang Allah menjelaskan tentang bagaimana Allah memerintahkan malaikat tu untuk sujud. Ya. Fasajadu illa iblis. Kalau dalam surah Al-Baqarah aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya. Dia enggan, lagi dia engkar, dia sombong dan termasuklah dia dalam golongan orang yang kafir. Sedangkan dalam ayat ni disebutkan semua malaikat itu sujud, fasajadu illa iblis kana minal jinni. Allah sebut tentang kejadian iblis ya. Jadi iblis ni sebenarnya dia bukan daripada golongan malaikat. Dia bukan diciptakan daripada cahaya, sebab malaikat bercahaya kan. Tapi iblis tu daripada api. Ya, daripada api. Tapi hebatnya dia daripada jin tu. Dia boleh jadi sampai ke tahap di mana menjadi ketua malaikat. Itulah hebat dia. Tapi disebabkan kehebatan tu lah dia sombong. Sebab tu bahaya Syafiq benda ni. Ya, kalau kita tengokkan orang yang paling mudah sombong ni orang yang berilmu. Iblis ni ya bukan calang-calang makhluk lah. Daripada jin. Jin tu rendah je. Ya. Nak banding dengan malaikat tu adalah merupakan makhluk yang cukup suci. Dan mereka itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa juga perintah yang Allah berikan kepada mereka. Kan? Bayangkan iblis ni daripada bawah naik sampai kepada golongan malaikat. Naik sampai jadi ketua malaikat. Bayangkan. Jadi keilmuan itu memang hebat lah. Allah angkat dia. Tapi disebabkan itu dia ingkar. Malah dia takabur lagi. Kenapa? Dia kata khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, sedangkan kau jadikan Adam tu daripada tanah. Sedangkan di waktu Imam An-Nasafi mentafsirkan ayat tersebut, Imam An-Nasafi mengatakan bahawa sebenarnya iblis tidak tahu tanah tu lagi tenang daripada api. Betul. Ya. Tanah menyuburkan, menghidupkan, api menghancurkan. Betul. Tanah memadamkan api juga. Kan? Sebenarnya tanah tu lebih baik daripada api, tapi dia tak tahu, ilmu tu dia tak ada. Dia rasa api tu hebat. Boleh membakar. Kan nampak hebatnya. Tapi sebenarnya hakikat dia dalam keadaan yang menghancurkan, bukan setakat yang lain, menghancurkan dirinya sendiri. Jadi di situ kita lihat betapa iblis ni asalnya adalah merupakan jin, sehingga Allah SWT naikkan darjatnya di kalangan malaikat sehingga akhirnya menjadi ketua malaikat. Cuma Allah mengatakan fafasaqa an amri rabbih, tetapi dia itu derhaka di atas perintah Tuhannya. Di sini dapat kita faham bahawa punca iblis dia jadi macam tu kerana dia rasa dia pandai, dia rasa dia tahu. Jadi untuk kita-kita yang ada ilmu ni, kita kena pesan kat diri kita. Betul. Jangan kita rasa kita ni lebih daripada orang. Sebab kadang-kadang memang ada kita rasa kita lebih daripada orang. Betul. Kan? Kita je yang pandai. Kita je yang tahu. Kita je yang nak bagi pandangan. Orang punya pandangan kita tak indah. Kita punya perspektif saja yang betul. Orang lain kita rasa salah. Jadi ini semua sifat-sifat iblis. Ya. Jadi benda-benda macam ni kalau dapat kita elakkanlah. Ya. Sebab iblis tu dia memang tugasnya nak menyesatkan umat manusia ni, anak Adam ini. Ya. Jadi kerana itu Allah menyatakan bahawa iblis ini dia termasuk dalam golongan orang yang fasik. Ya. Dan Allah menyatakan oleh itu patutkah kamu nak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang pemimpin selain daripada Allah. Jadi janganlah ikut jalan iblis. Jalan iblis tu kat mana? Jalan iblis itu adalah segala benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Segala perkara yang membawa kepada keingkaran kita kepada Allah, itulah jalan-jalan iblis. Kalau kita tengok pada diri kita, kan, sifat-sifat mazmumah itulah jalan iblis masuk ke dalam diri kita. Dan yang paling senang dia nak masuk dalam hati adalah melalui sifat bongkak,
marah. Sebab tu jangan berlaku tu kat kita tu jangan marah. Kita rasa kita hebat kan. Selepas dia masuk, begitu juga waktu marah lagi jelas. Malah ketika mana waktu marah, dalam satu riwayat dikatakan, akulah yang duduk di mata orang yang marah itu. Akulah yang duduk di hidungnya, di mulutnya. Dalam keadaan apa pun aku berada bersama dengan orang yang marah itu. Bayangkan. Bila kita marah kan, mata jadi merah, jadi kita jekil mata kan. Nafas kita macam keluar masuk tak tentu kan. Mulut kita akan keluar makian-makian. Tak baik. Jadi iblis tu semua. Dia akan masuk kepada kita. Sebab tu nak tutup jalan iblis ni kan, tutup sifat-sifat mazmumah. Ujub, riak, takabur, syarut ta'am, banyak makan, syarut kalam, kita banyak bercakap kan, hubbul jah, hubbul syuhrah, suka kepada kemasyhuran, suka kepada sanjungan, ya. Semua benda tu kita kena tutup. Sebab itu jalan-jalan dia nak masuk ke dalam hati kita. Dan yang paling common sekali, yang paling biasa sekali, dia masuk dengan marah tu lah. Ada saja kita nak bergaduh, ada saja yang tak kena. Dan bila marah tu dia akan keluar macam-macam lah, sampai peringkat jadi kerosakan, ya. Jadi ini benda yang kita kena faham di dalam ayat yang ke-50 ini. Jadi Allah mengingatkan, janganlah ikut jalan dia, ya, dan janganlah kita menjadikan iblis keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib. Dan amatlah buruk bagi musuh Allah SWT ini untuk kita jadikan sebagai pengganti dalam kita berjalan menuju kepada Allah. Kita ramai lagi orang yang soleh, yang ramai lagi para ulama yang kita boleh jadikan teman karib. Buat pula nak ambil iblis ni jadi teman karib dan keturunannya. Jadi ini benda yang disebutkan dalam ayat yang ke-50. Pada ayat yang ke-51 dikatakan, aku tidak memanggil mereka menyaksikan atau membantuku menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengah yang lain, dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Allah Ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin, ya. Dia terkaya dari segala alam. Allah ni maha hebat, maha kaya. Kaya Allah Ta'ala ni bukan macam kita faham kaya. Kita faham kaya sebab kita ada memiliki banyak harta. Kan, mungkin kita ada 10 biji kapal terbang kan, duit berbilion. Itu kaya kita. Tapi kaya Allah Ta'ala tu bukan itu. Kaya Allah ni, Allah jadikan semua benda ni dengan begitu sempurna. Allah nak hancurkan, boleh hancurkan itu aja. Sekejap. Artinya Allah tak berhajat kepada ciptaan dia. Itu kayanya Allah. Kalau kaya kita macam mana pun, kita ada 10 kita katakan tadi kapal terbang, kita perlukan. Maka kita perlukan kepada kekayaan tu untuk kehidupan kita. Tapi Allah tak perlukan. Dunia ni, kita ni harus saja hukum dia. Allah ciptakan kita harus. Allah boleh hancurkan bila-bila masa je. Dan kemudian Allah Ta'ala boleh wujudkan balik bila-bila masa saja. Jadi itulah yang maksudkan kayanya Allah. Allah tak memerlukan kepada segala sesuatu pun. Kita yang perlukan kepada Allah. Ni kalau ilmu tauhid kita belajar istighna iftikar ni. Kan? Sifat istighna iftikar dalam akidah tu. Untuk kita faham betul-betul hakikat kalimah la ilaha illallah. Nafi isbatnya kat mana? Nafi menafikan seluruh kebesaran makhluk, mengisbatkan kebesaran Allah Ta'ala dengan memahami sifat istighna iftikar. Tapi itu kena bincang dalam ilmu tauhid lah. Ya, betul. Kita kalau ada iman, kita ada iman Una. Kan? Tanya banyak-banyak kat beliau. InsyaAllah kan. Dia pakarnya. Jadi kalau kita lihat itu adalah merupakan benda yang kita kena faham bahawa Allah SWT tidak memerlukan makhluk. Ya, betul. Ya? Kita yang perlukan Allah. Jadi ketika solat, sebenarnya Allah suruh kita solat bukan untuk Allah. Kan? Untuk kita. Tapi kita begitu sombong, Allah panggil kita, kita buat tak tahu je. Kan? Lewat-lewatkan solat. Main-main je. Kan? Sampai peringkat di hujung waktu baru kita nak menyembah Allah. Kan kurang ajar aja kita ni. Kalau bos kita panggil kan, contohnya bos kita panggil kita, kita buat tak tahu je. Setengah jam kemudian kita datang. Bos, ada apa bos? Bos tanya tadi, saya dah panggil kamu setengah jam, kenapa kamu datang? Suka hati saya lah. Tak ada adab. Suka hati saya lah saya datang sekarang. Kan? So apa bos akan cakap kat kita? Tak apalah, awak tulis surat berhentilah. Kalau awak tak nak bekerja, berhentilah. Kan? Dia tak kena pecat. Nampak tak? Tapi kita dengan Tuhan ni kan, Allah panggil kita, kita buat tak tahu je. Azan kan, kita tak apalah sekejap lagi. Sedangkan di waktu tu Allah tak perlu pun kita. Tapi begitulah kita dalam keadaan yang degil kan, kurang adab kan. Sebenarnya bila kita tak jaga solat kita tu, maka Allah akan menjadikan urusan yang lain juga tidak terjaga. Sebab tu kalau kita jaga solat, insya-Allah urusan lain pun terjaga. Allah jaga kita. Kan? Jadi itu penting untuk kita. Baik, seterusnya
Allah menyatakan lagi, dan ingatlah pada masa Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutu kamu yang kamu katakan itu untuk menolong kamu. Lalu mereka memanggilnya tapi sia-sia sahaja, kerana makhluk-makhluk itu tak menyahut seruan mereka. Dan kami jadikan untuk mereka bersama dalam sebuah sebuah tempat azab yang membinasakan. Jadi kita waktu kat dunia, kita rasa kawan kita boleh bantu kita. Kita rasa orang-orang yang ada di sekitar kita boleh bantu kita. Bagi orang kafir pula, dia rasa berhala dia boleh bantu dia. Kan, agama dia boleh bantu dia. Tapi akhirnya, bila sampai ke akhirat, tak ada apa yang boleh bantu mereka itu, melainkan semua itu datangnya daripada Allah. Maka ketahuilah di waktu itu mereka itu dalam keadaan yang tertipu. Dan di waktulah datangnya kekecewaan yang amat sangat. Ya? Allah cerita kat sini supaya jangan kita menyesal lagi kat sana. Jadi kita daripada sini kita kena fikir, ya. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka. Maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Ya. Jadi di situlah Allah menyatakan bahawa orang-orang yang berdosa tadi, dia pasti akan masuk ke dalam neraka dan menerima balasan di atas apa yang mereka lakukan. Dan ini sebagai jawapan di atas pertanyaan sahabat Sahibul Jannatain, ataupun pemilik dua kebun yang kita sebutkan tadi, yang dia mengatakan dia zon akan berlakunya hari kiamat itu. Ya, dia katakan ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu sa'ah qa'imatan. Dia kata, dan aku tak fikir hari kiamat itu akan berlaku. Jadi jawapannya kat sini Allah mengatakan wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifah. Jadi ini Allah jelaskan, dan orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka, maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan mendapat sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Jadi ini adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah. Barang siapa yang berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan nanti di hari akhirat, dia dibalaskan dengan berlipat ganda kebaikan yang dimasukkan ke dalam syurga. Tapi orang-orang yang melakukan kejahatan, kezaliman, mereka pasti akan mendapat balasannya nanti di sisi Allah Ta'ala. Dan nerakalah jawapan bagi kemaksiatan yang mereka lakukan di atas muka bumi. Maka kerana itu, sementara kita berada di bumi ini, bertaubatlah. Carilah jalan untuk kita mencari jalan pulang kepada Allah, dan kita menyerahkan diri kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan penyerahan kita di waktu ini akan menyelamatkan kita nanti di hari akhirat, insya-Allah. Amin insya-Allah. Itu saja yang dapat kita kongsi. Ada satu soalan, Doktor, yang kita kata nak jawab pada minggu lepas. Satu soalan yang kita cuba bawa kat sini sikit untuk sahabat-sahabat kita boleh sama bincang. Ada yang bertanya, Ustaz, adakah kesenangan tanpa amal itu istidraj? Jawapan dia ya. Itulah. Jawapan dia ya. Ini soalan minggu lepas. Betul. Adakah kesenangan tanpa amal itu istidraj? Memang kita tengok kekayaan, kesenangan, pangkat, darjat yang kalau kita tidak iringi dengan syukur dan beramal untuk menjadikan kita itu insaf dan kita rasa kita hamba, itu istidraj. InsyaAllah. Dan dia membawa kepada kerosakan kita di hari akhirat kelak. Jadi memang betul jawapannya. Ya. Kan, itu dia kan. Sama-sama kita ingat di situ kan, Doktor, supaya dijauhi daripada sifat sikap istidraj itu kan, supaya kita semoga tenang-tenang saja dan kita ambil sebagai cakna untuk kita ke akhirat dengan memburu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tinggalkan apa yang Allah larang dan kita ambil apa yang Allah seru, apa yang Allah sarankan kepada kita. Masya-Allah. Terima kasih, Doktor, atas perkongsian yang sangat bermanfaat, Doktor. InsyaAllah kita akan bincang-bincangkan lagi menerusi surah Al-Kahfi ini untuk ayat yang berikutnya pula untuk sesi siaran kita yang akan datang, InsyaAllah. Doktor, semoga baik-baik untuk Doktor. InsyaAllah semoga semuanya dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara kita menerusi rancangan Tadabbur dan juga yang tonton di Facebook, di YouTube. Terima kasih banyak-banyak yang like, comment, share. Semoga beri manfaat bersama-sama, insyaAllah. Berehat seketika dan kembali selepas ni banyak lagi perkongsian bersama di Inspirasi Ilmu. Buat anda kekal di IKIM FM. Ipoh 102.7. Jom memeriahkan Karnival Mahabah at MSI bermula 3 hingga 5 Oktober.